guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. So ini dia perkara yang memalukan dan saya boleh anggap tiga pemimpin utama PN yang hilang ini memang pengecut sahabat semua. Kalau kita lihat kemarin pemimpin-pemimpin mereka ni berada di dalam Dewan Rakyat tetapi hari ini bila mana adanya soalan PMQ ketiga pemimpin daripada Perikatan Nasional ini hilang entah ke mana. Kalau tiada Perdana Menteri berani mereka, tapi bila ada Perdana Menteri hadir dalam Dewan Sidang Rakyat ini, sidang Dewan Rakyat ini, apa yang berlaku? Mereka melarikan diri entah ke mana. Itulah dia. Jadi perkara yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda, calon PAS juga elak wartawan untuk menjawab isu ISO dan juga isu berkait dengan pekerjaan beliau. Jadi apa sebenarnya berlaku? Untuk yang pertama sahabat semua, mari kita lihat apabila pembangkang tak guna. Ini antara satu kenyataan media yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Pembangkang tak guna, Hamzah dan Hadi tiada semasa PM perjelas isu jualan saham MAHB. Isu ini sebenarnya dimainkan oleh pihak pembangkang, terutamanya MP Machang, yang begitu terkenal dengan kebijaksanaan beliau apabila membuat cadangan untuk mencetak wang. Hari ini beliau tampil memperlihatkan dirinya kononnya yang terpaling bijaksana. Jadi apapun sebenarnya mereka bukanlah bijaksana, melainkan mereka adalah bijak sini, terpaling bangang, bodoh dan sebagainya. Jadi izinkan saya untuk membaca kenyataan media ini. Tiada kelibat ketua pembangkang Hamzah Zainuddin dan ahli Parlimen Marang Hadi Awang, begitu juga dengan Presiden Parti Bersatu. Mereka tidak dilihat berada di Dewan Rakyat pagi tadi semasa Perdana Menteri menjelaskan isu jualan pegangan saham dalam Malaysia Airport Holding Berhad kepada BlackRock. Selain itu, tempat duduk ahli Parlimen Pagoh Muhyiddin Yassin juga merangkap pengurusi Perikatan Nasional juga kosong. Malah hampir sebahagian besar pembangkang tiada dalam Dewan Rakyat ketika pembangkang lantang mendakwa kononnya MAHB dijual. Rata-rata menyelar sikap wakil rakyat pembangkang yang tidak menjadikan Dewan Rakyat sebagai medan untuk bersuara. Dan belakang sembang deras bila diberi peluang berhadapan dengan PMX, semua hilang terus. Pembangkang yang tidak bermanfaat untuk negara, kecam pengguna X, Amir Hamzah. Dan seorang lagi berkata, sembang terpaling nak lawan. Di depan PMX pun tak berani nak tanya soalan. Semua krik-krik, mana terpaling teknokrat Kamaman. Sama juga dengan pasu bunga, kata Suil Ibrahim 12. Dan seorang lagi berkata, riuh rendah pasal BlackRock di luar Dewan. Masuk Dewan, Depa Ponting, hak prak punya 3 badut, tempalak Rahim 8K pula. Itu dia sahabat-sahabat semua. Kenyataan daripada ataupun komen-komen daripada warga mayah di luar sana menempelak pemimpin-pemimpin daripada pembangkang. Kalau di luar sana mereka lah terpaling hebat, mereka lah terpaling juara, kononnya hero mempertahankan nasib masyarakat rakyat Palestin, Gaza dan sebagainya. Tetapi bila berdepan dengan Perdana Menteri, sahabat-sahabat semua, mereka umpama tikus, bukan tikus lah, lipas kudung yang berlari bertempiaran apabila berjumpa dengan kucing yang cute itu. Jadi sebenarnya permainan yang dimainkan oleh pihak pemegang ini yang menyatakan MAHB itu dijual, telah dijawab oleh Perdana Menteri kita bahawa MAHB tidak pernah dijual kepada pihak asing. Itu antara jawapan daripada Perdana Menteri kita. Yang menjawab kononnya MAHB ini dijual. MP Machang paling terpaling lantang mengatakan hari-hari buat sidang media. Hari ini menggesa supaya perkataan yang BlackRock ini kononnya mau dibahaskan dan sebagainya. Apalagi yang mau dibahaskan? Kerana apa yang dilontarkan, apa yang dijajah, apa yang ditipu oleh puak ini sebenarnya hanyalah persepsi buruk untuk menimbul kesangsian kepada rakyat dan lebih senang dikatakan sebagai menabur kebencian kepada kerajaan, khususnya Perdana Menteri kita. Hakikatnya pegangan saham majoriti MAHB dikuasai oleh Khazanah dan juga kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, iaitu sebanyak
70%, meningkat berbanding 40% sebelumnya. Itu antara ya pengesahan ya yang dibuat oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Alright, jadi di mana sebenarnya menghilang pemimpin-pemimpin utama Perikatan Nasional yang dikatakan terpaling hebat, hero itu, bila berdepan saja dengan Perdana Menteri, mereka hilang entah ke mana. Alright, tutup hari ini. Ya, sekali lagi saya ingin memberikan sedikit perkongsian ya berkaitan dengan calon daripada PAS, Perikatan Nasional untuk Pilihan Raya Kecil Dun Sungai Bakap. Berkaitan dengan isu Rizumi yang dikatakan menipu. Ya, beliau sendiri pun telah mengaku ada kesilapan dalam Rizumi berkaitan dengan ISO, berkaitan dengan pekerjaan dan sebagainya. Bagaimana bisa mungkin sahabat-sahabat semua kita mau mempercayai seorang calon daripada Parti PAS yang resuminya pun diguna pakai untuk menipu rakyat? Kononnya pemimpin hebat, ada ISO. ISO itu dia sendiri pun mungkin tak tahu apa benda, sahabat-sahabat semua. Dan apabila ditanya oleh pihak wartawan, beliau pula enggan mengulas dakwaan, mengatakan resume beliau itu adalah tipu. Dan apa yang beliau jawab? Ya, katanya PN jawab, ada kuasa Tuhan. Penunggangan yang paling hebat. Apabila terkantoi, apabila terbongkar segala penipuan, sahabat semua, apa yang mereka lakukan? Ya, inilah, yaitu menunggang, menggunakan agama untuk menjawab ya persoalan penipuan yang mereka lakukan. Jadi, calon Perikatan Nasional ini, yaitu Abidin Ismail Hujani, kritikan selepas tular klip video memaparkan beliau enggan menjawab soalan wartawan berkenaan dengan pekerjaannya. Dalam poster maklumat calon tertulis tempoh perkhidmatan beliau di sebuah syarikat sebagai eksekutif logistik adalah sehingga tahun 2022. Bagaimanapun berdasarkan beberapa maklumat dikongsi pengguna media sosial, kilang tempat bekerja didapati sudah ditutup operasinya sejak tahun 2020. Bagaimana sekali lagi dia bekerja sehingga tahun 2022 sedangkan kilang itu ditutup pada tahun 2020, ya. Jadi sekali lagi sahabat semua, kalau ini bukan penipuan, kita pun tak tahu lagi lah. Mungkin dia akan buat jawaban ada kesilapan. Seperti mana isu ISO, katanya ada kesilapan. Dia sendiri tak tahu, tidak beritahu apa kesilapan yang dibuat. Tapi yang pastinya timbalan Presiden Parti PAS sudah pun umumkan, malah dia katakan bukan calang-calang ya calon daripada PAS ini. Ada ISO ya, hebat, muda dan sebagainya. Jadi malah terdapat hantaran dari Facebook calon sendiri pada tahun itu memaklumkan tentang penutupan kilang tersebut. Perkara tersebut menimbulkan kebingungan namun enggan dijelaskan oleh calon. Beliau juga sempat menyebut tentang kuasa Allah. Tengok poster itu masing hak-hak. Itu hak masing-masing katanya. Saya tak mau komen, ada kuasa Tuhan, Allah nak tentukan. Katanya dalam klip video dimuat naik di sebuah media tempatan. Video itu ternyata mendapat perhatian ramai. Selain ada yang secara sinis berkata, Abidin sebenarnya bekerja dari rumah sepanjang 2 tahun kerana pada tahun 2020 banyak kilang yang tutup akibat COVID-19. Tidak terlepas ada juga melabel calon PN itu sebagai menipu ataupun ya penipu resume. Itu antara komen-komen ya daripada warga maya menempelak calon daripada Parti PAS Perikatan Nasional ini. Apa sudah berlaku sahabat semua? Hanya untuk menampakkan mereka hebat, hanya untuk menampakkan mereka bukan alang-alang, resume pun ditipu. Ya, bukan saya katakan, tapi itu antara kenyataan daripada rakyat Malaysia di luar sana yang tidak berpuas hati ya dengan pendedahan ini. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Adakah calon daripada PAS Perikatan Nasional ini boleh dipercayai atau tidak? Itu ya anda sendiri boleh memikirkan. Jadi rakyat di Sungai Bakap khususnya, yang mana pilihan anda? Adakah seorang calon yang dikatakan menipu, ada ISO bekerja hingga tahun 2022 sedangkan kilang di tempat beliau bekerja itu tutup pada tahun 2020, atau seorang calon yang terbukti seorang yang berpelajaran, berpendidikan, pendidikan tertinggi PhD ya, dan seorang guru, seorang pengarah di pusat pendidikan. Sahabat semua, ini memang seorang yang betul-betul ya
tiada keraguan lagi, tiada kebingungan lagi sahabat semua. Apa pandangan anda? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan, dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.